Selamat datang ke bab 8 bahagian 2 mengenai pemekasan pendidikan ke arah kesepaduan sosial. Seperti yang saya telah sebut tadi di dalam bahagian 1, ini adalah evolusi dasar pendidikan negara kita, iaitu yang pertama bermula daripada 1946 hinggalah ke 1961 dan telah membentuk dasar pendidikan yang ada sekarang. Kalau kita tengok di sini, dasar yang pada tahun 1948 iaitu Cheesman adalah dasar yang mementingkan pendidikan peringkat rendah secara percuma dan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Dan pendidikan Inggeris pada peringkat rendah layak untuk meneruskan pelajaran ke peringkat menengah. Peluang pendidikan yang sama diberikan kepada golongan wanita ketika ini dan banyak perdebatan mengenai penggunaan bahasa perantaraan dan bila perlu ada perubahan untuk arah ini. Bagi komuniti Cina adalah percuma untuk memasuki sekolah Inggeris. Dasar ini tidak mampu dilaksanakan kerana kekurangan tenaga pelajar di sekolah Inggeris dan ketiadaan kuasa untuk melaksanakan. Kemudiannya pada tahun 1947, satu jawatan kuasa telah ditubuhkan bagi merangka pendidikan tahap universiti di tanah Melayu, dan matlamatnya dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, namun ianya sukar untuk dicapai kerana komuniti bukan Melayu melihat ianya sebagai langkah untuk menggugat kedudukan bahasa mereka. Komuniti Cina berpendapat penekanan kuat terhadap bahasa Melayu akan menggugat kedudukan mereka di peringkat pengajian tinggi. Dan komuniti India juga pada waktu itu lebih menekankan kepentingan bahasa Hindi dan juga Tamil dan mengetengahkan Jabatan Pengajian India. Dan ada juga pencanggahan dan juga perdebatan dalam kalangan orang Melayu sendiri, iaitu orang Melayu yang berpendidikan tradisi, sekolah pondok dan sebagainya, dan vernacular Melayu berlawan dengan orang Melayu yang mempunyai pendidikan Inggeris. Dan lulusan sekolah Melayu telah menolak cadangan tersebut. Pendidikan Inggeris gagal menjaga kebajikan komuniti Melayu. Mereka risau bahawa pendidikan Inggeris akan gagal menjaga hak kebajikan komuniti Melayu. Bagi kelompok berpendidikan Inggeris, cadangan berkenaan dipersetujui bagi menyediakan komuniti Melayu dalam bidang pentadbiran. Walau bagaimanapun, mereka mengusulkan agar peluang dibuka kepada komuniti Melayu untuk memasuki pendidikan Inggeris. Kemudiannya, wujudnya Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum 1949. Pada Januari 1949, satu jawatan kuasa untuk memupuk penyatuan dalam masyarakat bagi membina sebuah negara bangsa yang merdeka. Dan ianya telah diwakili oleh etnik yang berbeza, iaitu Datuk On bin Jaafar, Tan Cheng Lock dan juga Turai Singgam. Dan kaedah untuk mencapai perpaduan adalah meletakkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah rendah. Sekolah kebangsaan ditubuhkan bagi menyatukan komuniti etnik yang berbeza. Bahasa Melayu dan Inggeris digunakan sebagai bahasa perantara. Bahasa ibunda masing-masing boleh diajar. Walau bagaimanapun, penyatuan sukar untuk dicapai kerana setiap komuniti etnik masih mempertahankan sistem pendidikan yang diwarisi. Dalam laporan Barnes,
1951, laporan ini hendak ke arah kesepaduan sosial yang telah dipengerusikan oleh PANS, dan matlamat adalah untuk menyemak dan memperbaiki bentuk pendidikan Melayu dan mencadangkan agar satu corak pendidikan dirangka bagi memenuhi bentuk masyarakat di tanah Melayu. So, maknanya dia nak buat satu sekolah sahaja. Dan beliau menganjurkan sekolah vernacular dimansuhkan. Okey, semua sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular India dimansuhkan dan diganti dengan sistem pelajaran kebangsaan sekolah rendah dan wajib menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara. Dan di peringkat menengah, bahasa Inggeris kekal digunakan sebagai bahasa pengantara. Dan ini telah mendapat penentangan dari komuniti bukan Melayu, terutamanya komuniti Cina. Oleh kerana itu, ia masihlah bermasalah walaupun memang kita dapat lihat ianya akan dapat memupukkan semangat perpaduan dan integrasi antara etnik. Tapi ianya tidak dapat dijalankan. Kemudiannya, kerana rentetan daripada laporan PANS, laporan Fan Wu 1951 wujud di mana William P. Fan, ahli Lembaga Amanah Sekolah Tinggi Cina, dan juga Wu Tehyo, pakar daripada Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, menyebab semula sistem pendidikan komuniti Cina. Dan laporan ini menyatakan bahawa usaha untuk menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan agak sukar. Dan keadaan berlaku kerana sentimen yang kuat untuk mempertahankan bahasa masing-masing. Oleh itu, terdapat 3 usul laporan Fan Wu, iaitu pertama, mempertahankan kedudukan sekolah Cina dan mendesak kerajaan memberi bantuan keuangan. Kedua, kedudukan bahasa Cina sebagai satu bahasa terbesar di dunia dan amat sesuai dan juga akan memberi manfaat kepada pelajar yang belajar bahasa Cina. Dan ini bagi saya juga bersetuju sekiranya kita di rakyat Malaysia dapat mengenepikan masalah perbalahan ini. Mungkin kita sebagai rakyat Malaysia telah dapat menguasai sekurang-kurangnya 4 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan India. Tapi ini tidak berlaku kerana terlalu banyak polemik politik dan sebagainya. Dan yang ketiga, sekolah Cina tidak memfokuskan bentuk kaedah dan sukatan pendidikan dari negara Cina. Maknanya sekolah Cina tak boleh belajar tentang history sejarah Cina dan negara Cina dan sebagainya kerana mereka bukanlah sebahagian daripada penduduk negara Cina, tapi mereka sekarang ni adalah warga penduduk negara di tanah Melayu. Kemudiannya terdapat Ordinan Pendidikan 1952. Tujuan digubal adalah untuk menetapkan sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan di sekolah rendah. Kita dapat lihat bahawa bagaimanapun memang evolusi pendidikan di Malaysia banyak sangat berkaitan dengan bahasa dan juga identiti komuniti. Dan kurang sedikit dari segi kualiti pendidikan itu tersebut. Sekiranya jumlah pelajar bukan Melayu melebihi 15 orang, kemudahan disediakan untuk menggunakan bahasa Cina dan Tamil, manakala bahasa Inggeris digunakan di peringkat menengah. Bagi komuniti Melayu, penekanan bahasa Inggeris dilihat akan menggugat kedudukan mereka selaku penduduk asal, maka mereka mahu kerajaan mengangkat kedudukan bahasa Melayu. Komuniti Cina dan India menolak usul berkenaan kerana dilihat akan menggugat bahasa dan budaya mereka pula. Inilah, kita ni ada masalah daripada zaman dahulu sehingga kini. Masalah kita tidak bersembang tentang kualiti pendidikan itu sendiri, tetapi masih bagaimana pendidikan itu dipolitikkan dan juga bagaimana pendidikan itu hendak mengekalkan bahasa dan juga identiti budaya masing-masing. Laporan Razak 1959 bercakap tentang bagaimana hendak memartabatkan peranan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan.
Dan bagaimana sekolah vernacular beransur-ansur boleh berubah menjadi sekolah kebangsaan dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, dan kita nampak bahawa ianya juga tidak berlaku, ya. Dan ianya telah mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, SJK bahasa Cina, Tamil dan Inggeris sebagai bahasa pengantara, sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan perguruan dan sistem nazir adalah sama. Ini adalah satu pencapaian yang besar di negara kita sehingga kini, memupuk kesatuan dalam proses pembinaan negara bangsa dan Melayu sebagai khusus wajib ini juga telah berjaya dijalankan. Laporan Rahman Tahlif juga bercakap tentang Akta Pendidikan, dan juga ini adalah bolehlah baca di sini, iaitu mengenai bahasa kebangsaan medium di dalam semua peringkat dan penyelenggaraan sistem peperiksaan dan persekolahan walaupun bahasa berbeza, dan memberi penekanan baru kepada pendidikan teknik dan profesional, dan memastikan ada pendidikan moral dan keagamaan, dan ada masukkan unsur-unsur menghormati antara etnik yang berbeza. Inilah kepentingan laporan Rahman Tahlif. Dan sekarang kita akan secara imbas, saya ada dalam 3 minit lagi, mengenai jenis-jenis sekolah di Malaysia. Nombor 1, seperti yang semua orang faham, kita mempunyai 2 jenis sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan. Dan kita mempunyai pendidikan menengah, iaitu setelah tamat peringkat sekolah rendah, pelajar boleh melanjutkan pendidikan ke peringkat sekolah menengah. Ya. Dan ada banyak kategori pendidikan sekolah menengah, iaitu sekolah menengah harian, sekolah bersama penuh. Kita juga mempunyai sekolah rendah sains semara. Mempunyai satu jenis sekolah, iaitu dinamakan sekolah wawasan, yang berkonsepkan walaupun kita mempunyai sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan, tapi diletakkan di dalam satu tempat yang sama, ya. Namun ianya juga tidak dipersetujui dan masih diprotes oleh Kumpulan Pendidikan Cina. Saya tengok ini Kerata Akhbar pada tahun 2018, ya. Ini masih baru, walaupun cerita ni cerita lama, tapi masih disebut, walaupun Perdana Menteri kita yang sebelum ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad, baru-baru ini 2018 menyebut tentang kepentingan sekolah wawasan. Pendidikan pra-universiti ada tingkatan 6, ada program integrasi dan juga pengajian di peringkat diploma di pelbagai institusi pendidikan. Kita bertuah di negara kita mempunyai banyak pilihan institusi yang ada. Institusi pengajian tinggi di Malaysia, kita ada lebih daripada IPT, lebih pada 20, dan juga yang swasta pun sekarang ni dah lebih daripada 32. Dan di sini adalah peluang untuk berinteraksi. Dan cabaran ni seperti biasa masih kekal. Isu terkini masih diperdebatkan. Kalau tengok di sini Kerata Akhbar adalah 2019. Masih ada isu yang sama. Dan dulu Timbalan Menteri Pendidikan dulu pun masih mempertahankan sekolah vernacular, dan walaupun Tun M lebih kepada suka sekolah wawasan. Di sini kita lihat bahawa peranan pendidikan adalah amat dominan dalam proses sosialisasi. Maka kita perlulah mempunyai titik persamaan, mencari titik persamaan untuk memastikan rakyat di negara kita lebih mementingkan Malaysia. Dan di sini, setelah membincang mengenai sejarah pendidikan di Malaysia, berikan 4 kaedah yang paling sesuai untuk melaksanakan sesuai dilaksanakan bagi mencapai kesepaduan sosial negara bangsa. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Bye.